Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Afiq, ya, pengacara majlis. Yang saya hormati pengurusi Masjid Abu Hurairah, seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, khususnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik si Allah kita dapat sama-sama pada malam ini. InsyaAllah sallallahu alaihi Muhammad dapat berhimpun di masjid, solat maghrib berjemaah sambil nak menunggu solat isyak ni. Waktu dia panggil prime time. Waktu prime time. Waktu ni kalau masuk iklan kat TV mahal kan? Waktu orang paling ramai tengok TV waktu ni. Nabi sebut, sallallahu alaihi Muhammad, mahu tak aku beritahukan kepada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat-darjat kamu? Mau tak? Nabi tanya sahabat, tanya kita lah tu. Nak tahu tak amalan? Yang amalan ni dia akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat darjat-darjat kita. Dosa banyak, carilah jalan Allah ampun dosa. Darjat nak tinggi, dapat darjat tinggi di sisi Allah, Allah angkat darjat kita tinggi di sisi manusia. Jangan risau. Macam mana, apakah amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat darjat di sisi Allah? Kata Nabi SAW, yang pertama, isbaghul wudu' alal makarih. Dia memperelokkan wuduk dia pada waktu sukar, waktu susah, waktu tak ada air, waktu sejuk yang melampau, waktu susah lah. Ulama sebut susah juga boleh jadi waktu dia sangat malas. Waktu susah tu dia perelok wuduk dia, bagi elok-elok. Itu nombor satu. Yang kedua,
Wa kathratul khuta ilal masajid. Ilal masajid. Memperbanyakkan langkah-langkah dia pergi ke masjid. Saya Muhammad. Maksud dia rajin pergi masjid. Sahabat Nabi SAW, Zaid, duduk berjalan dengan seorang sahabat, Jabir kalau tak salah saya. Bila sebut-sebut nak pergi masjid tu, tiba-tiba langkah tu jadi kecil-kecil. So jalan biasa gitu. Jom pergi masjid, elok sebut nak pergi masjid, jalan kecil-kecil langkah. Saya tanya kat dia, pasal apa macam ni? Aku mengharapkan setiap langkahku Allah berikan pahala, setiap langkahku Allah ampun dosa. Pergi aku ke masjid macam tu, balik masjid. Maksud dia pegang sungguh perkataan Nabi fi kulli qutwatin, pada setiap langkah tu. Kita main apa? Rajin nak jalan kaki main masjid? Kan? Jalan kaki masjid. Kalau motor pancit tak main masjid lah, padahal rumah sebelah masjid je. Cerita kita ni kan. Habis Ustaz, kami tak dapat lah ganjaran pahala tu setiap langkah tu. Allah tahulah nak kira macam mana. Dapat lah, tapi Allah tahulah nak kira macam mana. Tapi para sahabat Nabi bila sebut langkah, dia langkah sungguh-sungguh. Bukan cerita nak ambil mafhum mukhalafah ke sebalik apa pada tak, nak kira langkah-langkah lah, cerita dia macam tu lah. Aduh, salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Ya, salih alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat, rumah dia jauh daripada masjid. Jauh pada masjid. Tapi sembahyang jemaah tak pernah tinggal. Orang kata kat dia, ada orang pergi tengok. Bila beli, kata Ubay, sahabat Nabi, kami cadanglah dekat dia, pergilah beli EX5 sebiji, contoh bahasa kita lah. Pergilah beli kaldai sekok. Abuan panas-panas, siang-siang, malam-malam tu nak pergi masjid. Dia kata tak mau, saja tak mau beli. Pasal apa? Mailah pindah duduk dekat sikit masjid, tak mau. Pasal apa? Saja nak berjalan tu bagi jauh, supaya setiap langkah aku pergi masjid tu Allah kira pahala. Balik aku masjid jumpa dengan keluarga aku pun Allah kira pahala. Nabi kata Allah telah menghimpunkan semuanya untuk kamu. Cerita tu. Mudah-mudahan kita dapatlah bahagian tu. Nah, yang tadi pun mudah-mudahan dapatlah ambil wuduk di rumah. Saya ni kadang-kadang cuba kita tengok daripada perspektif yang positif atas benda apa yang duk jadi dalam kehidupan kita lah ni. Ada orang ambil gambar kolam dekat hotel, ambil gambar kolah dekat masjid, dia buh sebelah-sebelah, dia letak dekat dalam Facebook. Dia kata tang ni boleh, tang ni tak boleh. Dia kata gitu. Faham tak faham lah. Macam tak faham nampak. Dia buat perbandingan lah. Dia kata kolam ni, kolam orang duk pergi mandi dekat hotel, dekat mana-mana tu boleh pun dia mandi. Tang kolam masjid duk kering macam tu lah tak boleh pergi ambil. Sebab undang-undang SOP masjid ambil wuduk di rumah. Cerita ambil wuduk di rumah ni bukan setakat SOP. Nabi pun suruh kita ambil masjid, ambil wuduk di rumah. Betul tak betul tu? Takkan saya salah kan? Betul tengok. Orang yang dapat setiap langkah Allah bagi pahala, setiap dosa Allah, setiap langkah Allah ampun dosa, tu siapa yang ambil wuduk di rumah kemudian berjalan ke masjid. Betul sungguh-sungguh. Dan kita dapat benda tu. Kes apa? Kes SOP-nya pasal. Cuba tengok from the positive side of. Macam tak apa nak setuju nampak tu. Anggap pi lah. dah benda memang lagu tu dah nak buat. Carilah apa kelebihan kok kita boleh ambil kan. Gitu. Subhanallah saya cuma. Tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat ganjaran. Mudah-mudahan dapat langkah-langkah pergi masjid tu kita dapat. Nombor 3. Nak Allah angkat darjat dia, Allah ampun dosa dia, kata Nabi SAW, minta solah ba'da solah. Dia
dia tunggu waktu semayang sampai waktu semayang yang berikut dia. Lepas dia semayang zuhur, dia tunggu sampai masuk waktu asar, kemudian dia semayang asar. Ni bukan di hujung waktu ni, dia semayang zuhur di awal waktu, tunggu sampai semayang asar, masuk waktu asar, semayang asar pula. Dia panggil ni orang yang menunggu waktu semayang selepas dia menunaikan semayang. Faham tak? Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan rajin tak buat benda ni? Yalah, yang ambil wuduk tu kot, adalah kot, bolehlah dapat. Yang duk langkah-langkah pergi masjid tu kot, adalah bagian-bagian kita sikit. Ni yang tunggu waktu solat sampai waktu solat berikut dah ni, rajin tak duk buat ni? Ni faham ke tak faham saya tanya soalan ni? Hangguk pun tidak, geling-geling pun tidak ni. Rajin tak duk buat tu? Ni duk buat lah ni. Ni tengah buat lah ni. Lepas solat maghrib tadi, sekali tunggu sampai isyak. Tiap-tiap kali ada kuliah maghrib, tuan-tuan duk buat benda tu. Subhanallah, tu untung orang rajin main masjid. Untung orang rajin main kuliah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni. Tapi itu bukan tajuk dia, tu mukadimah. Tajuk kita akhir zaman. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak petik beberapa hadis. Kita ni duduk akhir zaman, memang betul dah lah. Memang betul dah. Siapa kata? Nabi kata, aku Nabi paling akhir dan kamu umat paling akhir. Tak ada umat dah lepas pada Nabi. Selepas pada kita ni tak ada umat baru dah. Tak ada dah. Dulu-dulu ada umat-umat Nabi, selepas Nabi main Nabi yang baru, ada umat yang baru. Main Nabi yang baru, ada umat yang baru. Kita lepas kita tak ada lah. Nabi cerita tentang fasa-fasa akhir zaman. Sampai last Nabi kata khilafah ala manhaj an-nubuwah, balik macam mana zaman nubuwah balik di hujung tu, Nabi diam. Sahabat kata lepas tu Nabi tak sebut dah. Maksudnya lepas tu tak ada lagi dah umat. Dia panggil umat lah. Kita umat paling akhir. Lepas tu tanda kiamat dah. Lepas daripada tu macam-macam tanda kiamat yang Nabi SAW sebut, yang ulama-ulama duk himpun. Nabi biasa menggunakan beberapa perkataan. Yang pertama Nabi kata, la taqumus sa'ah, takkan berlakunya kiamat sehinggalah hatta. Yang kedua Nabi sebut min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis yang lain, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan muncul kepada manusia satu zaman. Ini perkataan-perkataan yang Nabi SAW guna nak cerita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi duk cerita ni pasal apa? Penting, sebab penting. Tuan-tuan nak tahu cerita akhir zaman ni penting tak penting? Malaikat Jibril mai satu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadus siyab, kata Sayyidina Umar. Satu hari kami duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki-lelaki duduk dalam majlis ni dengan Nabi SAW. Tahu-tahu muncul seorang lelaki, tak ittala'a, ulama sebut kata apa, tiba-tiba aja ada. Macam pelik kawan ni. Syadidun bayadus siyab, sungguh putih pakaian dia. Syadidus sawadi syar, sungguh hitam rambut dia. La yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahad. Nak kata dia ni orang jauh, tak ada tanda pun kata dia ni orang musafir. Baju putih macam baru striker tepi tu ya. Putih, tak ada langsung tanda musafir. Rambut ni hitam berkilat, maksud tak ada debu sikit pun. Dia ni bukan orang musafir. Kalau dia bukan orang musafir, maksud dia mungkin orang sini, tapi wala ya'rifu minna ahad, tak ada siapa pula daripada kalangan kami yang kenal dengan dia. Pelik orang ni. Pelik. Kemudian dia masuk sallallahu alaihi wasallam, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
fa asnada rukbatai ila rukbatai. Dah lah macam tu, mai masuk celah-celah orang, duduk depan Nabi, lutut jumpa dengan lutut Nabi ni, mai duduk punya rapat dengan Nabi ni sampai lutut kena lutut Nabi SAW. Lagilah orang pelik, dia ni siapa ni mai boleh mai macam ni. Wada kafai ala fakhdai, ambil tapak tangan ni letak atas paha Nabi SAW pula. Orang duk perhati je dia ni. Ulama bahas perlakuan dia ni, lelaki ni. Pasal apa dia macam tu? Dia malaikat Jibril kan, Nabi sebut di hujung tu, Nabi kata fa innahu Jibril, ini Jibril. Nabi beritahu kat Sayyidina Umar. Pasal apa dia buat kelaku macam tu? Tahu kelaku, dia buat perangai macam tu. Dia boleh je nak berupa macam orang lain. Biasa malaikat Jibril duk main berupa macam sahabat-sahabat yang biasa. Tapi hari tu tak. Sebab apa? Sebab perbincangan dia dengan Nabi SAW lagi, perbincangan yang sangat penting, yang semua orang kena ambil perhatian. Boleh faham tu? Soalan pertama dia tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, dalam hadis sebut, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nombor satu. Penting tak ni? Nabi jawab, 5 rukun Islam. Penting tak? Penting. Saya tanya ni tuan-tuan, cuba angguk-angguk sikit. Ni beku tu. Saya dah Muhammad. Akhbirni al-Islam, rukun Islam. Penting? Penting. Habis Nabi jawab 5 rukun Islam, kita sedap tak? Kamu benar. Jadi kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Pelik kami ni. Dia tanya, dia pula jawab, dia pula membenarkan perkataan ni. Pelik orang ni. Dia tak kenal lagi siapa tu. Dia tanya soalan kedua, akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi pun jawab 6 rukun iman. Penting tak benda tu? Penting. Penting. Dia kata sadaqta, kamu benar lagi. Mai yang ketiga, dia kata akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Penting dak ihsan ni? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok, Allah melihat kamu. Ikhlas dalam ibadat. Penting tak? Syarat penerimaan ibadat penting. Habis 3 benda ni, apa soalan berikutnya yang ditanya oleh malaikat Jibril tadi? Dalam banyak-banyak soalan yang dia boleh tanya, malaikat Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Banyak soalan lain lagi yang penting-penting dalam Islam. Yang dia tanya apa? Kiamat. Nabi kata, mas bagus soal biasa, orang yang bertanya tu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Nabi berkata, saya pun tak tahu tentang kiamat ni. Bila nak kiamat saya tak tahu. Lalu dia tanya soalan berikutnya, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Baru Nabi SAW cerita, ibu melahirkan tuan dia, orang tak berkasut, berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi apa semua tu. Lalu dia pun pergi. Lepas tu Nabi SAW tanya dekat Sayyidina Umar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, atadru man sa'il, kamu kenal tak siapa yang tanya tadi ni? Kata Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul mengetahui. Fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Tu dia kunci dia tu. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, dia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. So ulama sebut, soalan-soalan yang ditanyakan oleh Jibril tadi ni, dia merupakan rukun agama, arkanuddin, rukun-rukun agama. Ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang ihsan, dan ilmu tentang akhir zaman, kiamat. Pasal apa yang penting sangat? Sebab fitnah dia terlalu dahsyat. Fitnah akhir zaman ni
terlalu dahsyat. Nabi gambarkan dia macam kepingan-kepingan malam yang gelap. Tahu kepingan malam yang gelap macam mana? Malam tu tak payah cerita dah, memang gelap dah. Tapi nampak Nabi tambah lagi gelap di hujung dah. Dahlah malam, gelap pula. Orang yang duduk pada situasi akhir zaman ni, fitnah duduk depan mata dia, dia tak tahu kata tu fitnah. Jadi di Allahumma salli alaihi susunan fitnah-fitnah akhir zaman ni, dia bermula daripada tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian dia yang kedua, tanda besar kiamat. Tanda kecil dan tanda besar kiamat dia bersusulan. Selesai tanda kecil kiamat, masuk tanda besar kiamat. Bila berlaku saja tanda besar kiamat, Nabi gambarkan macam batu ataupun mutiara yang diikat, yang terputus. Macam biji tasbih kita tu lah. Biji tasbih tu putih tali dia, brum, jatuh macam tu. Maksudnya dia akan main next to next, next to next, next to next. Lepas satu, direct. Tanda kiamat kecil, ulama sebut terbahagi kepada 3 bahagian. Nombor 1, tanda kiamat yang telah berlaku sebelum ni, dah jadi dah. Zaman Nabi SAW. Nah, antaranya ialah kewafatan Nabi SAW. Jadi dah. Terbelahnya bulan. Jadi dah. Muncul api di Hijaz sehingga menerangi leher-leher unta di Basrah, di Iraq. Kata Imam Nawawi, dah jadi dah dulu ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebulan api itu menyala di Madinah, dekat dengan Madinah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan beberapa yang lain. Bahagian kedua ialah bahagian yang belum berlaku, tak main lagi. Bahagian ketiga ialah bahagian yang telah berlaku dan akan terus berlaku. 3 bahagian. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita nak petik beberapa kisah-kisah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tentang akhir zaman yang Nabi SAW cerita. Nombor 1, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la taqumus saa'ah. Tidak akan berlakunya kiamat hatta sehingga yakunal waladu ghaidan wal mataru qaidan wa yafidhu al-lailu wa yafidhu al-li'amu qaidan wa yaghidhu al-kiramu ghaidan wa yajtari as-saghir 'ala al-kabir wal-la'imul karim atau kama qala rawahu Tabarani. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-waladu ghaidan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang anak menjadi sebab bagi kemarahan, yang ni ibu bapa dia. Seorang anak jadi sebab bagi kemarahan ibu dan ayah dia. Yang ni tak payah duk cerita, memang duk jadi dah lah. Kita ni biasa kecil, kita ni bayar saya ni dah 45 dah tahun ni. Tuan-tuan tengok kita ni, cara kita dengan mak ayah kita dulu, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah dia lah ni. Kita punya penghormatan dengan mak ayah kita ni tak nak cerita. Bukan syak hormat, takut dekat ayah tu lain. Anak-anak kita tak heran lah. Anak-anak kita jadi asbab kemarahan kita. Nabi cerita akhir zaman. Mungkin tak jadi pada zaman dulu-dulu. 1.
Wal mataru qaidan, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, hujan akan menjadi panas. Apa maksud hujan jadi panas? Hujan ada, tapi makin berkurang. Atau hujan ada, tapi dia kurang menjadi manfaat, bawa kepada mudarat. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita di akhir zaman ni kita akan jumpa musim-musim kering. Salli ala sayyidina Muhammad. Antara musim kering yang Nabi SAW cerita yang akan jadi, salli ala sayyidina Muhammad, 3 tahun kering yang dahsyat, dan pada tahun selepas kering 3 tahun tu muncul Dajjal. Masa tu tahun pertama kata Nabi SAW, sepertiga hujan tak turun. Tuan-tuan kena ingat macam ni. Kena ingat macam ni. Lah ni kita berasa macam banyak hujan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan buatlah research, tengok. Banyak hujan kita waktu ni sama tak banyak hujan, sama tak bilangan ataupun jumlah hujan yang turun 10 tahun, 20 tahun sebelum ni? Banjir yang jadi tidak semestinya sebab banyak hujan. Kena ingat itu. Banjir boleh jadi sebab drainage sistem yang tak sempurna, boleh jadi banjir juga. Tidak ni? Atau peningkatan air dalam laut, boleh jadi juga. Saya tengok berita baru ni, kalau tak salah saya BBC News, depa pi dekat Alaska dan depa menceritakan tentang kerisauan saintis-saintis yang dua ada lah ni pasal pemanasan global di Antartika Arktik kan kata. Itu 2 kali ganda lebih dahsyat daripada apa yang depa expect. Ada satu bongkah ais yang disebut sebagai bongkah ais kiamat, dia panggil. Memang nama dia yang tu. Dia kata kalau bongkah ais ni cayang, masuk kiamat dekat dah. Tuan-tuan search lah, tengoklah dalam internet. Jangan duduk dengar cakap saya saja. Dia panggil bongkah ais kiamat nama dia. Dalam bahasa Inggeris saya tak ingat apa dia lah. Dan recently ni bongkah ais tu dah cayak. Bongkah ais yang mereka paling takut sekali cayak, yang tu yang dah cayak tadi. Dan dia akan menyebabkan lautan akan meningkat 4%. 4% nampak jumlah kecil, tapi impact dia sangat besar dekat dunia. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi salli ala sayyidina Muhammad, kita menghala ke arah tu, yang atasnya kurang turun, tetapi yang bawah ni bawa kepada banjir. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan baca sendirilah bab yang tu. Dan memang kita duduk pada zaman dia dah. Bumi dah terlalu tua sangat. Ada dia buat keluar satu artikel, by 2050, tahun 2050, separuh daripada Kedah tu duduk layak sampai Lok Stang. Lok Stang tu jauh tu daripada laut ni, sampai ke Lok Stang tu. Separuh daripada Kedah tu akan duduk layak. Tapi 2050 tuan-tuan tak ada dah lah. Saya tak tahu, saya sebut. Tuan-tuan, salih Muhammad, hujan jadi panas.
Salli ala Sayyidina, kata Nabi SAW. Lagi kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cuaca akan jadi panas. Nabi kata, hujan panas masuk, cuaca jadi panas. Sungguh kita duduk pada situasi dia panggil pemanasan global. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sambung lagi, Nabi kata apa? Akan bertambah ramai orang yang jahat dan akan berkurang orang yang baik. Nak cerita orang jahat ramai, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab ikhlas. Orang tak semayang ni baik ke? Tuan-tuan jumpa dia tak semayang. Tuan-tuan, orang tak semayang ni baik tak? Betul-betul orang tak semayang ni pasal apa? Hampa tak mau jawab ni. Orang tak semayang ni baik tak? Tak, dia tak baik. Benda paling utama sekali dalam hidup dia tak buat. Tuan-tuan baca dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nasihat Agama Wasiat Iman, Imam Habib Abdullah Haddad, dalam bab besar taqwa, dia sebut salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Penderhaka akan mati dalam su'ul khatimah. Penderhaka akan mati dalam su'ul khatimah. Tuan-tuan faham penderhaka ni apa? Orang yang nak lawan raja ke, penderhaka. Penderhaka yang disifatkan oleh Imam Habib Al-Haddad dalam kitab dia Penawar Nasihat Agama Wasiat Iman, dia kata apa? Penderhaka ini ialah orang yang apa yang Allah perintah dia untuk dia buat, dia tinggalkan, dan apa yang Allah larang dia daripada dia buat, dia lakukan. Inilah penderhaka kepada Allah. Rukun dalam Islam, 5 rukun dalam Islam ni, 5 ni tolak 1 tak jadi 4 kan. 5 tolak 1 jadi kosong. Dan 1 rukun dalam Islam, nama dia sembahyang, dia tak buat. 80% orang Malaysia tak cukup sembahyang 5 waktu sehari. 20% je yang sembahyang cukup 50%. 50 cukup 5 waktu. Jadi berapa ramai orang baik, berapa ramai orang jahat? Saudara Allah semua. Bukan saya kata, Imam Habib kata, Abdullah Haddad. Orang yang langgar perintah Allah, dia penderhaka kepada Allah. Penderhaka kepada mak ayah pun dah besar dah. Ni derhaka dekat Allah ni. Allah yang bagi ke dia nikmat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia mata boleh tengok, Allah bagi dia tangan boleh pegang, Allah bagi dia rezeki setiap hari, Allah bagi dia kenderaan dia, Allah bagi dia rumah dia. Tu apa yang nampak kat dia, yang tak nampak kat dia, tu semua Allah bagi. Allah suruh dia semayang, dia tak buat. Tuan, nak mudah faham, daripada 10 orang, 8 orang semayang tak cukup, 2 orang aja semayang cukup. Nabi kata apa? Akhir zaman, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang baik, orang yang jahat bertambah banyak. Orang yang baik makin berkurang. Dan yang berikutnya, anak-anak menjadi berani melawan kedua-dua orang tuanya. Anak-anak jadi berani lawan mak ayah dia. Berani lawan. Lari pada rumah ke handphone. Kita kadang-kadang tak boleh fikir. Muslimat tuan-tuan, tuan-tuan nak kata saya kolot, katalah. Saya sangat tak setuju anak-anak kita ni dimanja-manjakan dengan gadget. Kita nak makan, kita nak selesa, kita makan, kita bagi dia handphone, dia pegang handphone. Tuan-tuan, sambil kita makan, kita biar dia dengan handphone tu. Anak-anak kita yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tuan-tuan pergilah kedai-kedai makan, tuan-tuan akan tengok benda-benda yang macam ni.
Tuan-tuan perasan tak? Anak kita memberontak, menangis, riau, menjerit bila kita ambil handphone tu daripada tangan dia. Pasal nak? Daripada kecil kita ajak dia memberontak depan kita hanya kerana handphone. Awak besar dia tak boleh buat. Budak umur 16 tahun, budak perempuan, kecoh lari pada rumah, kes mak dia ambil handphone daripada tangan dia. 16 tahun, budak perempuan, berapa hari tak balik, kes ambil handphone daripada tangan dia. Salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Satu contohlah. Banyak yang lain tu tengok sendirilah. Macam mana anak-anak kita ni, yang kecil-kecil ni, yang besar ni, dia berani tengking mak ayah dia. Kita tak pernah dengar dulu orang Melayu pi hantar mak pi rumah jagaan orang tua-tua. Tuan-tuan pernah dengar? Ni kita besar-besar ni kita ni. Tuan-tuan pernah tak dengar anak orang Melayu pi hantar mak dia dekat pusat jagaan orang tua-tua? Tak dengar. Lah ni ada tak? Berlambak. Lambat. Beda seorang tu, dia sendiri nak buka. Dia kata saya nak buka. Pasal apa? Pasal saya pun tak mampu nak jaga mak saya dah. Daripada hantar kat orang, baik saya buka pusat tu sendiri, biar mak saya duduk dekat situ. Orang lain pun boleh hantar mak ayah dia main dekat situ. Pasal apa nak sampai macam tu? Pasal orang Melayu dan orang Islam sendiri dah tak sanggup dah nak jaga mak ayah mereka sendiri. Kita berhenti sekejap untuk azan. Kita sambung balik insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد salatul qaimah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarafahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir Nabi SAW sebut dalam hadis ni apa dia tuan-tuan sekalian, iaitulah orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahat berani secara terang-terangan melawan orang-orang yang baik. Yang ni memang duk jadilah, tak payah kita duk nafi dah lah.
Yang ni maduk jadi dah. Lah ni hakim yang duduk di mahkamah tak sepower hakim yang duduk dalam media sosial. Betul tak? Orang tu tak jatuh salah baik, tak jatuh betul salah lagi. Netizen dah hukum dah. Saya nak bagi tu contoh. Kalau tuan-tuan ada Instagram ke, TikTok ke, yang tuan-tuan ada 1 juta follower, dia panggil influencer lah masa kita ni, 1 juta follower. Lepas tu dia buat benda pelik, dia buat benda merepek. Dia buat, bila dia buat benda pelik ataupun dia buat benda merepek, satgi ada orang yang akan tegur dia. Tak boleh buat macam tu, benda tu salah. Tuan-tuan tengok tak apa yang jadi lepas pada tu? Orang-orang yang mengikut dia tu semua akan pertahankan dia. Tak apa, inilah cabaran, kita buat benda semua orang bukan orang suka, teruskan perjuangan, jangan duk risau kata-kata orang. Tuan baca tak benda-benda macam tu? Tuan faham ke tak faham ni? Payah juga bercakap dengan orang tak ada handphone ni. Habis mana ada benda ada Instagram, Telegram, bukan tahu kami jenis pegang tasbih Allah yang tu lah. Ustaz ni pun dia cerita kat mana faham. Jadi subhanallah, juta orang, paling tidak 1000 orang pertahankan dia. Jangan risau, kami bersama dengan kamu dah, kamu duk betul dah. Jangan duk risau. Ini semua ni ulama-ulama pengikut Dajjal ni. Bubuh kita. Tak senang apa semua ni, kata-kata. Tuan-tuan, seorang orang baik tegur dia atas kesalahan dia, 1000 orang pertahankan apa yang dia buat. Waktu tu dia bertembung, dia antara dia nak mengaku salah sebab orang seorang yang tegur, ataupun dia nak jaga 1000 orang yang follow dan pertahankan dia. Faham tak faham tu? Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia kekal dengan kemaksiatan dia. Bahkan apa jadi? Kadang-kadang dia berujah balik kepada orang yang betul, yang yang menasihati dia. Saya minta maaf lah, baru ni timbul isu cuci apa? Cuci rumah ibadat orang lain. Saya terbaca dekat ruangan komen tu, saya sangat takut sebenarnya. Saya sangat takut. Apa jadi dengan pegangan agama orang-orang Islam? Yang buat tu adalah berapa orang? Salih ala Syekh Muhammad. Tapi yang respon ini terlalu banyak. On both side lah. Seorang yang setuju, sebahagian yang setuju, sebahagian tak setuju. Setuju tak setuju tu hanya buat dua. Perkataan yang digunakan seolah-olah macam kamu ni tak ada agama. Saya minta maaf dan sebut. Kita ni memang boleh dan memang disuruh untuk kita membantu sama-sama, tak kira siapa. Bukan sakat cerita sama manusia, binatang pun Nabi SAW suruh kita berlaku ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Hatta fa idza zabahtum fa ahsinu zibhatah. Kalau kamu nak sembelih pun perelokkan sembelihan. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah. Kalau nak bunuh pun perelokkan pembunuhan. Sampai nak bunuh pun binatang pun Allah suruh perelok, ihsan dengan dia. Apatah lagi sama-sama manusia. Tak kira dia Islam, tak kira dia bukan Islam. Selagi dia tak perang Islam, selagi tu Allah suruh kita buat baik dengan semua orang. Tapi ingat, ada batas dia. Ada limitation dia. Ada had dia yang Islam ajar dekat kita. Jangan cross the line. Yang tu aja. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahulah takat mana limitation dia. Kezaliman yang paling besar Allah sebut dalam surah Luqman. Apa dia?
Salih ala Sayyidina Muhammad. Apakah kezaliman yang paling besar sekali? Syirik pada Allah. Dosa-dosa besar lagu mana pun kamu minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa kamu. Dosa syirik pada Allah, Allah tak ampun. Faham tak? Saya nak tanya ni, orang masjid Abu Hurairah, katalah kat sebelah masjid kita ni ada kilang arak begitu. Katalah ada kilang arak begitu. Tiba-tiba kilang arak tu tenggelam dengan banjir. Tuan-tuan orang masjid ni, rasa-rasa tuan-tuan nak pergi tak cuci, tolong pergi cuci kilang arak tu bagi bersih. Kan dia pun ditimpa musibah banjir. Kan kita pun kena tolong dia. Tuan nak pergi tak? Macam tak apa nak berani hangguk ni pasal apa? Kau tak setuju dengan cerita saya ni? Pergi tak? Pasal apa? Benda maksiat kot. Sekali kita tolong bersih, sekali pergi tolong cuci tangki dia tu yang tempat duk bancuh arak tu. Pergi tolong pergi cuci botol-botol dia sekali yang orang nak buah arak tu. Sekali bila bersih, sekali depa guna botol tu, sekali orang pergi minum, kita tumpang tak dosa dia? Faham tak faham tu? Kita tumpang tak? Kita duk pergi pemudah orang untuk buat maksiat tu. Dalam bab arak kita tak sanggup. Tapi kalau kita pergi bersih-bersih sekali, depa nak masuk pergi syirik dekat Allah. Sekali depa nak pergi sembah Tuhan yang depa anggap tu Tuhan, dan depa syirik kepada Tuhan yang sepatutnya depa sembah. Yang tu okey pula. Ini kemanusiaan. Alasan apa? Alasan kemanusiaan. Jangan Islam terlalu rigid. Janganlah ni sangat, jangan kolot sangat. Tak, Islam tak kolot. Islam tak rigid, tapi Islam ada batas dia. Yang tu aja. Kita kena tahu takat mana batas kita. Dan saya yakin kalau sampai bab tu kita kata apa? Tak apalah bahagian ni kami tak cuci kot, tak apalah nah. Saya ingat depa pun tak kecil hati kot. Sayyidina Umar waktu sampai dekat Baitul Maqdis, bukan depa minta Sayyidina Umar untuk pergi cuci gereja dekat Baitul Maqdis tu. Waktu tu pembukaan Baitul Maqdis, depa suruh Sayyidina Umar pergi semayang dalam masjid tu, dalam gereja tu. Pasal Islam dah buka Baitul Maqdis. Ada satu gereja dekat dalam tu, gereja yang besar. Gereja tu depa percaya dalam tu ada makam Nabi Isa dekat dalam tu. Saya pun pernah sampai dah. Bukan minta tolong cuci, nak minta dia pergi semayang tu, pergi semayang tu. Sayyidina Umar kata apa? Tak mau. Sayyidina ambil satu batu, dia lempak ni, dia pergi tempat tang mana batu tu jatuh, tang tu dia pergi semayang, dan akhirnya jadi masjid. Masjid tu nama Masjid Sayyidina Umar, opposite dengan gereja tu. Lah ni pun tak ada lagi. Pasal apa? Pasal dia tak mau nanti perbuatan dia tu akan jadi ikutan kepada umat yang mai selepas daripada tu. Boleh tak dia nak pergi semayang dekat dalam gereja tu? Boleh, apa masalah dia? Bukan nak pergi semayang dekat gereja, bukan nak pergi semayang pada gereja tu, bukan nak pergi sembah tu, dia nak pergi semayang lah. Tak mau. Pasal apa? Pasal tak mau lagi jadi ikutan kepada umat yang mai lepas pada tu. Boleh jadi tak disebabkan apa yang berlaku ni, lepas pada ni orang dah tak ambil kisah dah. Habis dia mai cuci masjid kita, Ustaz, tak apa mai. Masjid tuan-tuan banjir, orang bukan Islam nak mai, tuan-tuan nak halau depa keluar tak? Panggil depa mai. Mai. Tolong. Ni masjid kami, inilah arah kiblat kami, ni cara semayang kami, ni apa semua. Mana tahu kod dia berkenan dan akhirnya dia masuk Islam. Faham tak faham? Maksudnya ada batasnya. Tapi tuan-tuan tengok ada apa yang berlaku dalam masyarakat. Allahu Rabbi. Orang bercakap seolah macam tak ada agama. Saya minta maaf. Kes vaksin pun sampai mengkafirkan sebagian orang Islam. Kes vaksin ni. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama pengikut Dajjal, dia kata.
Allahu Rabbi la haula la quwwata illa billah. Siapa kita nak kata ulama macam tu? Kalau kita ulama tak apa. Astaghfirullahalazim. Jadi macam itulah tuan-tuan, nak cerita fitnah akhir zaman ni. Kita pun tak tahu. Kita pun tak boleh tegur. Dia buat hari tu, ada seorang tu dia buat. Dia nak jual produk dia. Dia buat. Pakai seluar dalam. Kan? Perempuan pakai seluar dalamnya. Nari gitu. Ada ustaz tegur dia. Dia kata, Syekh Syamad, jangan buat macam tu. Kita nak minta rezeki tu biar berkat. Dia boleh respon balik, ada media pergi tanya dia kata apa? Jangan duk belagak Tuhan. Jangan duk buat kerja Tuhan. Tang dia tu tak apa dah. Nuh kawan duk pertahan dia ramai tu. Yang pertahan perbuatan dia. Kita tengok pun kita tahu terang-terang benda tu salah. Dia orang Islam, dia tak patut berpakaian dengan pakaian macam tu. Dia tak patut buat perangai macam tu. Siapa kata dia ada iman, dia mesti tahu kata benda tu salah. Tapi tetap orang pertahankan. Inilah akhir zaman. Tak payah risau. Nabi sebut dah. Orang-orang yang jahat ini berani secara terang-terangan lawan orang-orang yang baik. Nabi sebut akhir zaman. Salih Asyid Muhammad. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Allahumma salli ala Asyid Muhammad. Boleh tak tu? Tak maaf aku ada yang tak apa nak setuju dengan saya. Dekat tu je lah. Nak nasihat je lah. Salih ala Asyid Muhammad. Kalau saya salah tak apalah. Saya minta maaf lah. Tapi macam itulah ulama sebut. Kita ada kompromi dalam apa-apa bahagian. Dalam agama ada kompromi. Dalam urusan kita muamalah dengan orang bukan Islam, ya ada kelonggaran dia. Tetapi tidak dalam bab ibadat. Nah. Hadis berikutnya. Nak habis saya kita berhentilah saatnya. Waktu PKP ni, SOP ni berkali ceramah lama-lama. Salih Asyid Muhammad. Tuan-tuan pun nampak macam marah saya aja. Naik takut juga saya ni. Tapi nak kena cakap jugalah. Risau kita ni. Risau. Saya komen dekat dalam grup asatizah tu. Saya kata apa? Saya risau dengan orang yang duk komen ni. Risau. Saya takut dia main satu had, tuan-tuan, dia ada satu benda nama liberal. Liberal ni dia menyamaratakan agama. Agama sama rata ya. Ikut. Risau. Hadis berikutnya. Hadis ni lagi dahsyat. Hadis ni saya takut kena kat kita ya. Yang tu aja. Hadis ni tuan-tuan dengar elok-elok. Ni semua peringatan-peringatan Nabi SAW ni tuan-tuan, dia dua benda aja. Nombor satu, nak kenal siapa orang tu. Nak kenal siapa orang tu, kita jauh diri pada dia. Yang kedua, jangan kita jadi orang tu. Dua tu je. Nabi cerita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiqin wa min juhrin ila juhrin fa in kana dhalika kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajul ala yaday zawjatihi waladihi wa waladihi fa illam yakul lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yaday abawaihi fa illam yakul lahu abawani kana halakuhu ala yadayhi kharabatihi awil jirani. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bidhiqin al-ma'ishati fa inda dhalika yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Baihaqi. Allahu Rabbi. Hadis ni cerita Allahu Rabbi, sebiji-sebiji kena kat kita lah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda,
akan datang satu zaman di mana orang beriman takkan dapat menyelamatkan imannya kecuali dia terpaksa lari membawa dirinya ke puncak satu gunung ke gunung yang lain, daripada satu gua ke satu gua yang lain. Dia akan mai satu zaman, satu waktu nanti. Siapa nak pertahan iman dia, dia kena lari jauh-jauh. Kalau dia kekal duduk tentu, nescaya iman dia akan rosak. Lari pi gunung tu, pi atas gunung tu, daripada gunung tu pun dia mai juga, pi lari pi gunung yang lain tu, masuk dalam satu gua, pi satu gua yang lain tu, semata-mata nak pertahankan iman dia. Akan mai zaman ni, akan mai zaman ni. Saya terbaca satu kenyataan apa yang berlaku di India, kalau tak salah, India. Dia buat satu Salih Somad dia panggil apa, untuk memurtadkan orang Islam, memaksa supaya orang Islam dan orang Kristian murtad dan keluar masuk agama Hindu. Ni berlaku ni recently ni. Saya tak tahulah keadaan macam mana. Saya tengok satu video dulu waktu awal-awal berlaku perang dekat Syria tu. Ada seorang tu yang dia dikambuh sampai ke leher dia ni. Kemudian diketuk-ketuk kepala dia tu dengan batu, dia lempar dengan batu, dia suruh dia mengaku ada Tuhan selain pada Allah. Seorang yang dia suruh bersandak dekat dinding, dia tadah belakang kat dinding, dia ambil pisau di Syria, dia ambil pisau, dia toreh hidup-hidup ni, toreh. Dia tanam pisau tu dekat belakang, dia tarik, suruh dia mengaku ada Tuhan selain pada Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk dalam posisi tu? Sahabat Nabi SAW dulu kenal gitu dah. Salih alaihi Muhammad. Ambil pisau ni, potong daging ni hidup-hidup ni. Potong daging, jatuh setumpuk, suruh mengaku Musailamah Al-Kazab tu Nabi. Tak mengaku. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Khabbab bin Al-Arat dibaringkan daripada bara api yang panjang tu, tak bara api tu panjang macam ni, dia baring kat situ, diseret daripada hujung ni sampai hujung sana, lekang daging-daging di belakang ni. Ni tinggal tulang je. Dia kata lemak-lemak minyak yang keluar pada daging tu padam api tu. Kena seksa, suruh mengaku Tuhan lain selain pada Allah. Tak mengaku. Tak tahulah mau cara iman kita ni tuan-tuan. Cara iman kita lah ni, kalau situasi tu jadi dengan kita, saya tak tahu iman kita pergi mana. Tak payah cerita dahsyat-dahsyat lah. Bola sebiji, berapa ramai orang tak semayang maghrib. Kau mengaku je lah. Betul ni? Dajjal tak main lagi. Tunggu tuan, Salih alaihi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Satu zaman nanti akan main, waktu tu kita nak jaga iman kita ni sampai kena lari. Tak lari, habis iman kita hancur. Nabi sebut dalam riwayat yang lain, iman keluar daripada hati kita ni macam anak panah keluar pada busur dia, punya laju sampai dia tak tahu, kata dia dah tak beriman. Nabi sebut pagi-pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, pagi dia kafir. Dia sampai dia tak tahu dia ni beriman ke tak beriman, dia tak tahu. Sebab tu ada tiga waktu yang kita ni bila peristiwa besar kiamat ni, dia ada dua keadaan. Yang pertama, ujian iman kita. Kita boleh buktikan yang kita beriman. Yang kedua, Allah yang akan buktikan kita beriman ataupun tidak. Nombor satu, Dajjal mai. Dajjal mai, kita balik lagi. Kita boleh pertahan lagi. Kotlah. Aku beriman ke apa semua, kamu Dajjal ke, dia bunuh kita kan, masih boleh pertahan lagi. Bila Nabi Isa turun pun mungkin boleh lagi. Waktu berlaku perang zaman Imam Mahdi. Tuan-tuan, kalau Imam Mahdi keluar ni, tuan-tuan kena pergi kat dia tau.
Bila berlaku saja pembaiatan Imam Mahdi di kawasan Mekah tu, dengar ceritanya Imam Mahdi telah dibai'ah. Kita akan dengar cerita ni. Waktu tu kelompok-kelompok yang akan pi ikut Imam Mahdi akan turun daripada Syam bawa bendera hitam. Kita tahu cerita tu. Dia akan bertemu di satu tempat. Waktu tu kata Nabi, kamu ni, semua ni, orang yang ada waktu tu, ataituhum, kamu kena pi kat depa. Kena pi jumpa depa walau habwanu ala salj, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji. Susah macam mana pun pi. Saya nak tanya ni orang yang duduk dekat ni masjid kita ni. Kalau kena pi, nak pi tak? Ni rumah kena tinggal ni. Kereta 2-3 biji tu kena tinggal tu. Duit dalam bank tu kena tinggal, tak boleh bawa semua tu. Anak sekolah apa semua ni tak tahu lagu mana ni. No bank tu, tuan-tuan boleh bayang tak? Waktu tuan-tuan nak pi tu, fikir kereta tak bayar lagi, rumah tak bayar lagi, kereta nak kena tinggal, rumah nak kena tinggal, anak-anak sekolah lagu mana, kerja lagu mana. Tuan-tuan agak, tuan-tuan nak lepas pi ataupun tidak. Tapi tuan-tuan kena pi. Dah pi dekat sana, kita bai'ah pula dengan grup Imam Mahdi ni. Tinggal, katalah kita tinggal semua ni, tinggal semua. Pi, duduk dengan grup Imam Mahdi. Waktu duduk dengan grup Imam Mahdi tu, kita akan melalui beberapa siri peperangan. Perang pula. Bukan pi cerita nak pi duduk masjid, pegang tasbih, zikir, ibadat. Perang. Mula-mula kita bergabung dengan orang Rom, orang Eropah. Akhirnya mereka khianat kita. Lepas mereka khianat kita, kita pula akan perang dengan mereka. Perang dengan mereka, mereka ada 80 panji perang. Setiap panji perang mereka tu ada 12,000 bala tentera. Tentera paling ramai dalam dunia, mencecah 1 juta orang duduk pada satu tempat, dan kita orang Islam beserta dengan Imam Mahdi akan perang dengan mereka. Ni kita ni yang akan pi bai'ah dengan Imam Mahdi. Kalau peringkat tinggal rumah pun tak lepas, tak usah cerita lah yang ni. Faham tak faham tu? Ini dah tinggal semua dah pi perang. Tuan-tuan tahu tak Nabi cerita apa? Yang pi perang tu 3 kelompok. Ada 1 kelompok lari dan murtad. Ya Allah Rabbi. 1 kelompok lari pada perang tu, murtad pun ada. 1 kelompok lagi syahid, 1 kelompok lagi baru dapat kemenangan. Daripada 100 orang, seorang je selamat. Kita duduk tahu mana tuan? Taulah Allah Rabbi. Kalau melepasi ni tak apalah, kira lepaslah. Tu dia panggil ujian-ujian. Tapi ada satu keadaan pada akhir zaman, tanda besar kiamat, yang bukan kita pilih iman. Allah pilih sama ada kamu beriman ataupun tidak. Naik matahari sebelah barat, lepas pada tu tak ada lah. Baru nak beriman, tak ada iman dah. Yang kedua, dabatul ard. Dia main chop dekat diri kita. Kalau putih, berimanlah. Kalau hitam, kafirlah. Ada orang, dia nampak dabatul ard, dia semayang dalam riwayat cerita. Dia nampak dabatul ard, angkat takbir, Allahu Akbar, semayang. Mai benda tu kat tepi dia. Baru hari ni hang nak semayang, dia chop diri jadi hitam. Cuma persoalan dia semayang. Takkan orang kafir nak semayang? Saya takut dia berasa macam dia orang beriman, tapi dia tak ada iman. Akhir zaman. Nombor 3, waktu mai kabut dukhan. Waktu mai dukhan ni, kabut ni, orang Islam dia macam beringuih. Kabut ni 40 hari, tenggelam, gelap. Orang Islam dia macam orang kena hinguih, macam orang kena sesama. Orang bukan Islam akan keluar cairan-cairan daripada telinga dia, teruk lah waktu tu. So boleh kenal mana orang Islam, mana orang bukan Islam. Siapa pilih? Allah pilih. Dan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu situasi tu. Tapi nak cerita ni, waktu tu siapa nak selamat iman dia kena lari. Nabi cerita, apabila zaman itu tiba, maka segala pencarian pendapatan nak cari mata pencarian ni tidak dapat diperolehi kecuali dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Waktu tu orang nak cari harta ni, dia tak ada jalan untuk dia dapat harta melainkan dia buat benda yang Allah marah. Tak habis lagi, Nabi sambung lagi. Apabila hal ini terjadi, maka kebinasaan seseorang itu terjadi disebabkan
dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anak dia. Rupa-rupanya dia buat benda untuk cari rezeki tadi ni yang tak kira Allah marah ataupun tidak tu. Pasal apa? Pasal nak jaga hati isteri dan anak-anak dia. Dia tak kira dah dia ambil benda haram, dia tak kira dah dia ambil rasuah, dia ambil benda Allah murka, dia tahu benda ni Allah marah, tapi ambil juga pasal apa? Pasal nak jaga hati isteri dan anak-anak. Ish, tuan-tuan tak rasa benda tu duk jadi dah kah? Pasal apa buat lagu ni? Ni nak jaga anak, ni nak bagi kemewahan dekat anak dan isteri, tapi sanggup benda ambil benda haram. Nabi sambung, kalau dia tidak memiliki anak dan isteri, maka kebinasaan itu disebabkan dia mengikut kehendak ibu dan ayah dia, orang tua-tua dia, mak ayah dia. Pasal apa buat ni? Sebab nak jaga mak ayah. Kalau dia tak ada mak ayah dia, sallallahu alaihi Muhammad, dia kebinasaan itu disebabkan dia mengikuti kehendak keluarganya atau dia mengikuti kehendak jiran tetangga dia. Jiran tetangga dia sekali. Kita pun pelik. Takkanlah orang buat macam tu, takkan orang sanggup ambil benda haram semata-mata nak jaga hati jiran. Apa kaitan jiran dia? Dia pun tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu?" Lalu Nabi jawab apa ni? Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya, maka ketika itu dia menceburkan dirinya dalam jurang kebinasaan yang akan menghancurkan diri sendiri. Rupa-rupanya dia tak mau orang kata dia orang miskin. Yang dia sanggup buat benda haram tu pasal dia tak mau orang hina dia. Tuan-tuan, ni bukan tunggu zaman tu, zaman kita pun ada dah. Dia nak dipandang mulia dalam masyarakat, dia nak dia dipandang hebat, dia nak dipandang hebat, dia nak dia tak mau orang hina-hinakan dia. Kita kena duduk pada satu status yang hebat. Maka orang tak kisah dah benda haram ke benda halal ke benda apa. Betul yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halalin al harami. Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, daripada halal ataupun yang haram. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Panjang cerita lah tuan-tuan, kita berhenti di pukul 9 dah cerita akhir zaman ni tak habis lah, panjang cerita. Salih alaihi wasallam tuan. Tapi nak cerita benda-benda yang Nabi duk cerita ni semua duk jadi dengan kita dah. Maksudnya kita ni menunggu-nunggu masa aja nak sampai kepada tanda besar kiamat sebenarnya. Sebab semua tanda-tanda kecil kiamat dah ada di depan mata-mata kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman ni. Belajarlah, duduk dekat dengan alim ulama, duduklah majlis ilmu, banyakkan berdoa supaya Allah tunjukkan kepada kita ni kebenaran itu kebenaran. Dan Allah berikan kepada kita ni rezeki untuk kita kenal kebenaran tersebut. Dan kita minta Allah tunjuk kita yang mana itu, yang mana jahat itu, maksiat itu maksiat. Supaya kita ni dapat selamatkan diri kita daripada kemaksiatan tersebut. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa yang jangan kita tinggal. InsyaAllah tuan-tuan, jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta maaf lah lajak sikit. Bukan selalu nak mai jumpa tuan-tuan ni, ingat nak berhenti awal tadi. Lagi nak pederah balik Melaka pula. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya, ini buku-buku saya tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Ini ada amalan mengangkat darjat, hidup dalam sunnah, doa dalam Quran. Dan ini buku ni buku nota. Bukan buku nota saja. Saya susun doa-doa dekat sini, ada lebih kurang 12 doa. Yang saya nak minta tuan-tuan tolong amal doa ni setiap hari. Waktu wabak ni. Salah satu doanya bismillahilladzi la yadur. Dia ada tuan-tuan baca aja lepas subuh, tuan-tuan baca aja sampai habis. Lagi lepas maghrib tuan baca aja lepas habis sampai habis. Sebab salah satunya Nabi duk sebut tentang apa? Dia tak akan ditimpa mudarat pada hari tersebut. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia lumpuh. Orang pergi kat dia. Dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Cuma pada hari aku kena penyakit tu, aku tak baca doa ni. Jadi saya tunjuk aja kat tuan-tuan, saya susun je kat tuan-tuan, tuan-tuan ikut je baca satu-satu, baca. Simple aja doa dia. Dan dekat sini juga ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang kita kena baca dah waktu ni untuk selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman, terutamanya fitnah Dajjal. Jadi buku ni tuan-tuan harga dia RM19 satu. Cuma untuk malam ni kami duk buat promosi lagi, tuan-tuan beli 3 RM50.
Jadi murah sikit lah. Tuan-tuan bincang-bincang lah lagu-lagu mana. Beli share-share dengan kawan-kawan kan. Dan tuan-tuan yang beli 3 ni, tuan-tuan akan dapat hadiah satu emas ni. Usratuna ni kuliah subuh saya setiap hari, kuliah tafsir saya setiap hari. Tuan-tuan beli ikut sekali lah. InsyaAllah nah, tuan-tuan dapatkan dekat luar sana. Ni pun buku-buku yang lain. Cuma saya nak minta tuan-tuan belilah bagi perhabis. Berat kereta saya tu. Kesian kat saya nak balik main jauh-jauh ni. Kan? Balik lagi lapang bonet kereta tu balik lega. Dan yang keduanya, tuan-tuan yang berhajat nak ikut saya nak pergi solat tarawih di Masjidil Aqsa 2 malam je. Nak pergi 10 hari. 7 hari yang pertama tu kita nak pergi jalan-jalan di kawasan Baitul Maqdis tu, nak pergi ziarah-ziarah para makam para nabi apa semua. Nak pergi ke Hebron, nak pergi Masjid Ibrahimi lah apa semua, makam semua tu. Banyak tempat lawatan di kawasan Masjid Aqsa ni, di Baitul Maqdis. Sampai ke Tasik Tobariyah tu, tasik yang Nabi duk cerita apa, yang kata Dajjal tu nak kering apa semua tu, semua kita pergi lah sampai ke sana lah. Lepas tu salih ala Sayyidina Muhammad, masuk malam Ramadan, malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan, nak rasa macam mana semayang tarawih di Masjid Aqsa. Seronok tuan. Ada batu Mi'raj Nabi, tu boleh semayang kat batu Mi'raj Nabi, bawah ada apa semua. Ikut saya insya-Allah. Kita akan pergi pada Salih Asyid Muhammad 10 hari 7 malam. Okey, tak ada pula tarikh dia dekat sini. Tapi tu 26 bulan 3. 26 bulan 3. Tuan-tuan dapatkan maklumat ni dekat luar sana. Kok ada yang berminat nak join sekali, insya-Allah ahlan wa sahlan. Kami hanya buka untuk 60 orang sahaja. 60 orang saja. Insya-Allah tak mau ramai-ramai, 60 orang ni satu bas sana. Satu bas 60 orang je insya-Allah. Akan saya sendiri akan pergi dengan guru saya seorang Ustaz Ahmad Adnan Fadil, insya-Allah. Nak tengok sendiri. Betul ke dia kata tasik tu dah kering dah Ustaz? Dajjal nak keluar dah. Habis tengok sendiri. Tengok sendiri. Macam mana keadaan tasik tu insya-Allah. Jom bulan 3, 26 bulan 3 ni insya-Allah. Saya ingat masjid ni saja pun penuh satu bas lah kot, insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salih wa hidina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan wa warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.